Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar Sanawi 4 Mahad Al-Iman li Ulumil Quran. InsyaAllah hari ini kita akan memulakan kembali kelas online kita. Cuma kali ni kita akan guna teknik video lah. Sebab sebelum ni memandangkan Ustaz dah tengok ada di kalangan kita ada masalah untuk internet, untuk online ataupun live kan. Dan ada masalah untuk menggunakan apps quizzes tu. Jadi insyaAllah kali ni kita akan guna cara video dan Ustaz harap semua dapat tak ada masalah lah untuk menggunakan teknik ni insyaAllah. Jadi ada di kalangan kita yang ada buku teks ni, Tasawur Islam tingkatan 4 KSSM, okey, bukan KBSM, KSSM, okey. Dan bagi yang tak ada lagi buku teks ni, Ustaz ada share link untuk buku teks digital, okey. Dia sebiji dengan buku teks ni, cuma dia dalam bentuk PDF. Jadi minta semua download, okey. Baik. Okey, jadi kita teruskan kelas kita pada hari ini insya-Allah. Ustaz harap semua dapat bersedia, dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya sepanjang kelas kita pada hari ini insya-Allah. Jadi buka buku teks ni, pelajaran 4 Akhlak menurut Islam, muka surat 31. Okey. Akhlak menurut Islam, muka surat 31. Boleh buka masing-masing. Okey, baik. Ustaz kira semua dah bersedia. Okey, kita tengok pelajaran kita 1.4.1 konsep akhlak Islam. Okey. Kita nak membincangkan atau kita nak mempelajari berkenaan konsep akhlak Islam itu sendiri. And apa yang dimaksudkan dengan akhlak itu sendiri, and apa yang ciri-ciri akhlak itu sendiri, insya-Allah kita akan sentuh dalam topik ni insya-Allah. Okey, jadi minta semua boleh rujuk buku teks digital yang Ustaz bagi tadi, dan siapa yang ada buku teks yang fizikal ni boleh juga untuk teruskan. Baik, maksud akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Okey, akhlak ni ialah sifat yang tertanam dalam jiwa. Okey, akhlak ni adalah orang kata apa? Okey, baik. Akhlak ni adalah yang kita katakan sebagai satu sifat. Sifat ni perkara yang memang wujud ataupun ada tersendiri dalam diri kita, dan yang mana perkara tu ataupun sifat tu dia mendorong kita kepada satu perbuatan dan perlakuan tanpa berlaku pertimbangan yang mendalam. Contohnya akhlak kita terhadap ibu ayah kita kan. Kita ni rasa hormat kita kepada ibu ayah kita, sifat ataupun tingkah laku kita terhadap ibu ayah kita kan. Dan perkara tu tak perlu nak pertimbangan yang terlalu sangat. Perlukah aku nak berakhlak mulia dengan mak ayah kita? Tak perlu kita nak fikir tu. Dah memang benda tu adalah satu perkara yang menjadi kewajipan pada kita. Kita tengok sabda Rasulullah SAW. Al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Artinya, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Okey, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ialah kebaikan ni adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu. Kebaikan ni adalah akhlak yang mulia. Okey, and kita tahu akhlak yang mulia tu adalah kebaikan tu adalah akhlak yang mulia, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Kalau kita tahu, kita suka tak secara fitrahnya manusia ni, jika dia buat
dosa ataupun dia buat kemaksiatan kepada Allah SWT, dia memang tak suka, kan? Siapa suka kalau kata dia curi tapi semua orang tahu dia mencuri? Tak ada, kan? Jadi itulah yang dinyatakan dengan dalam hadis Nabi SAW ni. Baik, sekarang kita tengok ciri-ciri akhlak menurut Islam. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, kan? Berdasarkan bercirikan ataupun berdasarkan dalil lah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, kita tengok berlandaskan fitrah kejadian manusia. Yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Dan yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Ini adalah ciri-ciri akhlak menurut Islam. Baik, kita tengok seterusnya pembahagian akhlak. Okey. Akhlak ni terbahagi kepada dua. Yang pertama akhlak mahmudah dan yang kedua ialah akhlak mazmumah. Baik, akhlak mahmudah ialah akhlak terpuji yang bersumberkan wahyu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akhlak mazmumah ialah akhlak terkeji yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan. Baik, kita tengok contoh, kan? Kita duk sembang berkenaan akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Jadi kita tengok pula contoh-contoh untuk supaya kita lebih faham. Kita tengok contoh dia. Baik, kita tengok dibahagikan kepada tiga: akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhlak dengan manusia dan akhlak dengan alam. Okay, kita tengok contoh akhlak mahmudah dan akhlak tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Redha, bersyukur. Okey. Start bagi contoh lain. Sekiranya berlaku apa-apa masalah, kan? Kita ditimpa musibah, kan? Kita ditimpa kecelakaan, yang mana benda tu bukanlah berpunca daripada kita sendiri apa, cuma tapi benda tu berlaku pada kita, kan? Dan semua tu perkara tu adalah ketentuan Allah. Jadi kita kena redha, kerana sekiranya kita redha di sebalik sesuatu perkara tu ada sesuatu, kan? Mungkin Allah Ta'ala nak bagi sesuatu. Dan yang seterusnya bersyukur. Syukur kita ni ramai orang kata apa? Pandai sebut syukur, kan? Syukur, aku syukur, kan? And sebenarnya syukur salah satu cara untuk menunjukkan kita syukur terhadap rezeki lah. Kita ambil rezeki lah, kan? Terhadap rezeki yang Allah Ta'ala bagi ialah kita kena lebih banyak apa? Antaranya kita menghargai rezeki yang Allah Ta'ala bagi itu pada kita. Lepas tu kita buat apa lagi? Kita bersedekah kepada orang, kan? Menunjukkan tanda-tanda sebagai seorang hamba yang bersyukur. Baik, kita tengok contoh akhlak mazmumah. Akhlak dengan Allah SWT. Contoh akhlak mazmumah ialah putus asa, kufur. Okey, contohlah kalau orang menega, kan? Menega hari-hari, tapi menega tak ada sale, kan? Menega tak berjaya, bisnes rugi apa semua, dan akhirnya dia putus asa, kan? Sepatutnya dia kena redha dengan apa yang berlaku dan dia check balik, kan? Apa kekurangan, kenapa jadi macam ni, kan? So dia tak boleh putus asa tu. Dan seterusnya kufur, kan? Dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Saya beri contohlah kufur dengan nikmat Allah SWT. Allah Ta'ala bagi kekayaan kepada dia, Allah Ta'ala bagi kecerdikan, kepandaian kepada diri dia, tapi dia tak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan dia kufur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Okay, yang kedua, seterusnya kita tengok akhlak dengan manusia, menghormati orang lain dan amanah. Okay, akhlak mahmudah sesama manusia. Contoh, kita menghormati orang lain, kan? Dan kita ni taklah orang kata apa? Kita ni macam memperlekehkan ataupun memandang rendah pada orang dan tak menghormati pada orang lain. Dan lawannya ialah contoh akhlak mazmumah, memandang hina terhadap orang lain. Ini contoh kepada akhlak mazmumah dengan manusia. Seterusnya kita tengok amanah. Okey, apabila kita diberi amanah, kan, manusia memberi kita amanah, tak kiralah tugasan ke, kerja ke, apa benda sekalipun, kan? Guru-guru bagi kerja sekolah kepada pelajar. Pelajar ni dia amanah, dia buat kerja tu dengan betulnya, kan? Dan lawan kepada amanah ni ialah khianat. Okey, kita ni diberi amanah untuk jaga bisnes, untuk jaga apa-apa benda lah,
oleh bos kita apa, tapi kita khianat dengan benda tu. Kita tak kerja betul-betul, kita guna untuk diri kita, keperluan diri kita, walhal semua tu bukanlah hak kita. Jadi kita mengkhianati perkara tu. Itu akhlak dengan manusia. Dan kita tengok akhlak dengan alam, menjaga kebersihan, memelihara alam sekitar. Contohlah akhlak dengan alam. Alam semula jadi alam ciptaan Allah SWT ni, perlu juga kita berakhlak dengan alam tersebut. Yang mana kita sebagai tanda kita menghargai apa yang Allah Ta'ala bagi, kita kena menjaga kebersihan. Okay? Dan kita memelihara alam sekitar. Kalau ada jumpa sampah di depan kita dekat asrama, kita kutip. Jangan biar orang kutip. Tak perlu start bising-bising, tanya mana apa, siapa yang bertugas hari ni kan. Kantin kotak, jangan duk biar. Kutip semua, cuci bagi bersih. Itu adalah sebagai tanda kita memelihara alam sekitar. Yang kedua, contoh akhlak mazmumah, kita ni pengotor. Okay? Pakaian sendiri kita tak jaga kan. Kita kata apa? Kita buang ikut dan kita kan. Baju tak basuh apa semua. Kita sepuk dalam badi biar lama-lama kan, mencemarkan alam sekitar. Kita makan apa-apa benda lah. Kita makan jelly ke apa kat asrama kan. Milo ke apa, plastik kita tuang mata, kita buang mata. Tu mencemarkan alam sekitar, adalah contoh akhlak mazmumah untuk dengan alam sekitar. Okey, baik. Okey, boleh tengok ni QR code ni di sini, Mahmudah VS Mazmumah. Okey, phone siapa yang ada apa, boleh scan QR code ni, boleh scan. Kalau yang tak boleh tu tak apalah kan. Ini sebagai info tambahan kepada kita. Baik, kita tengok muka surat seterusnya ialah muka surat 34. Amalan berkaitan akhlak. Baik, 1.4.2 amalan berkaitan akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala memuji ketinggian akhlak Rasulullah SAW dalam Al-Quran Al-Karim. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai budi pekerti yang tinggi. Surah Al-Qalam ayat yang keempat, surah yang ke-68. Baik, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf ataupun menyatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ni sebagai satu role model, satu contoh untuk akhlak yang terbaik kepada semua umat manusia ni. Kalau kita tengok, baik, itu adalah dalil yang menyatakan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala memuji ketinggian akhlak Nabi SAW. Baik, di sini Ustaz nak sentuh beberapa kisah. Kita tengok di sini dia ada kisah satu penyabar. Penyabar ni adalah sifat apa? Sifat ataupun akhlak mahmudah. Okey. Kita tengoklah, tak apa Ustaz, kita akan baca satu je kisah ni. Yang lain Ustaz nak minta semua baca sendirilah. Okey. Baik, kita tengok contoh kisah satu ataupun bertajuk penyabar. Okey, kita tengok ada gambar apa ni? Masjid Qu' atau Masjid Siku merupakan tempat Rasulullah SAW berlindung ketika diserang oleh penduduk Taif. Okey, kita baca kisah dia. Apabila usaha dakwah Nabi SAW di Mekah berhadapan ancaman yang kuat, baginda SAW meneruskan dakwahnya ke Taif. Okey, ketika mana usaha dakwah Nabi SAW di Mekah mendapat ancaman yang kuat ataupun ancaman yang dahsyat daripada penduduk Mekah sendiri, jadi Nabi SAW meneruskan dakwah tu ke Taif. Nabi pun pergi ke Taif kan. Taif ni merupakan kawasan tanah tinggi berada sejauh 135 km dari Mekah. Jarak Taif dengan Mekah adalah 135 meter. Dia kawasan tinggi, tanah tinggi ni kawasan berbukit lah. Namun demikian, penduduknya menolak dakwah Nabi SAW. Mereka juga mencemuh, mengejek dan membaling batu kepadanya. Rasulullah SAW berjalan keluar dari kota Taif dan keadaan cedera dan keletihan. Kan ada yang kata ada riwayat yang menyatakan apa? Nabi SAW ni dia baginda kena 7 batu sampai berdarah habis muka Nabi kan, sampai patah gigi Nabi. Dahsyat penolakan penduduk Taif terhadap dakwah Nabi SAW. Baik.
Malaikat Jibril mendengar keluhan baginda SAW lalu meminta kebenaran untuk menghempak mereka dengan 2 gunung. Lalu jawab baginda SAW, dan Malaikat Jibril ni tahu apa yang dialami oleh baginda SAW. Dan Malaikat Jibril ini dia offer, wahai Nabi SAW, mai aku tolong hempak gunung ataupun bukit, 2 gunung ni ke atas penduduk Taif ni, sebab depa buat macam ni dahsyat betul sekali depa buat kat kau wahai Nabi Muhammad. Lalu kita nak tengok sini sikap ataupun akhlak Nabi sebagai seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang terpuji, iaitu akhlak dia sebagai seorang penyabar. Nabi cakap apa? Namun tidak, Nabi cakap sallallahu alaihi wasallam cakap tidak, namun aku berharap supaya Allah SWT melahirkan daripada anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah SWT semata-mata, tidak menyekutukannya dan dengan apapun. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita tengok contoh sifat sabar Nabi SAW ketika mana dia kena, orang kata apa, kena penolakan yang sangat dahsyat, sampai kena punggai batu, kena macam-macam, sampai berdarah-darah Nabi SAW, sampai patah gigi Nabi kan. Tapi Nabi SAW dia tak berdendam kan, dia tak lawan. Dia boleh je nak minta malaikat main hempak gunung, malaikat siap offer kan. Tapi Nabi SAW ni dia tak buat benda tu. Siap baginda tolong doakan lagi kan, supaya anak keturunan daripada Taif ni orang yang Allah SWT menjadikan mereka orang yang beriman kan. Jadi kita perlu contoh akhlak dan sifat Nabi SAW ni, dan perkara ini lahir daripada kematangan hati dan akal serta bersedia untuk berkongsi kebaikan dengan orang lain. Baik, kita teruskan pengajian kita. Kita tengok muka surat 36. Okey. Pelajaran 1.4.3, kepentingan akhlak menurut Islam. Kan kita nak belajar berkenaan perkara penting ke kan? Penting ke akhlak menurut Islam ni kan? Kita nampak macam benda ni ringan je, walhal benda ni adalah sangat penting. Baik. Kita tengok Islam amat memberi penekanan kepada pembinaan akhlak. Hal ini sedari dengan sabda atau dengan tujuan Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Okey, artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Riwayat Ahmad. Dan Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, kita tengok akhlak terpuji akan mewujudkan suasana aman dan memberi ruang memperbaiki potensi manusia serta menambah produktiviti. Okey, sekiranya kita ni ada akhlak terpuji, kita akan mewujudkan suasana aman dan memberi ruang memperbaiki potensi manusia serta menambah produktiviti. Bayangkan kalau kita tak ada akhlak yang terpuji. Semua orang akhlak tak terpuji, suka tipu orang, menipu sana, tipu sini kan. Kita rasuah sana, rasuah sini. Macam mana kita nak wujudkan suasana aman? Tidak. Kan? Macam mana kita nak wujudkan ruang untuk memperbaiki potensi manusia? Dan bayangkan kalau ada satu kilang, satu perusahaan ni, orang bawahan dia bahagian proses barang, contoh kilang apa? Kilang makanan lah. Okey. Kilang kilang tepung, contoh kilang tepung ke kilang gula kan. Okey, production turun kan, production lepas proses semua kita nak packing. Bayangkan orang bawah, dia lepas packing dia bawa lari balik rumah kan, dia bawa lari barang-barang tu kan, dia tak amanah dengan tugasan dia. Dia tidur apa semua benda yang tak patut dia buat sewaktu kerja tu. Macam mana dia nak dia nak baiki potensi, dan macam mana dia nak orang kata menjadikan memberikan produktiviti baik dalam kerja buat dia tu, yang kilang tu kan. Itu perlunya akhlak yang mulia. Baik, kita tengok akhlak ialah cerminan dari dalam diri seseorang yang mempunyai ilmu dan adab. Tuntutlah ilmu dengan beradab dan berakhlak. Ni kata Kak apa ni nama dia? Tak nampak nama dia. Kak bertudung ungu ni lah kan, kepada ni cikgu dia. Cikgu dia kepada 2 orang pelajar ni. Baik, kita tengok sikit. Nak habis dah ni insya-Allah. Okey, kita tengok kepentingan akhlak menurut Islam. Okey, kita tengok dari sudut masyarakat, melahirkan masyarakat yang harmoni,
meneguhkan perpaduan masyarakat. Bila mana semua masyarakat ada akhlak yang mulia, yang menurut ataupun mengikut prinsip ataupun guideline daripada Islam itu sendiri, akan melahirkan masyarakat yang harmoni, meneguhkan perpaduan masyarakat. Seterusnya, dari sudut negara, membina negara sejahtera dan dirahmati Allah SWT, meningkatkan imej negara. Okey. Dan seterusnya kita tengok keluarga. Dari sudut keluarga, kalau ada akhlak yang mulia, membentuk sebuah keluarga bahagia dan saling bertolak ansur serta bantu-membantu. Dan sekiranya sebagai seorang ayah ataupun ketua keluarga ni dapat memimpin atau membimbing keluarganya dengan akhlak yang mulia, yang akan membentukkan satu keharmonian di dalam keluarga tu. Okey, kita tengoklah sekali ialah individu. Okey, individu membina jati diri yang baik mengikut Al-Quran dan Sunnah, melahirkan individu yang bertakwa. Bila mana kita ada akhlak yang mengikut guideline ataupun panduan ataupun apa yang disuruh oleh Islam, dan kita tengok apa pentingnya, kalau seorang tu ikut macam tu, akan menjadi atau membina jati diri dia tu. Dia jadi seorang yang mengikut panduan ataupun mengikut, memberikan ataupun ada jati diri yang ikut panduan daripada Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan seorang individu yang takwa kan, orang yang takut kepada Allah Ta'ala kan, orang yang ikut segala apa benda yang disuruh oleh agama kita. Baik, kita tengok sikit di sebelah ni cara memupuk akhlak mulia. Okey, minta maaf lah, lines dia jadi kabur pula tiba-tiba. Boleh rujuk buku teks masing-masing. Okey, cara memupuk akhlak mulia, yang pertama mentaati perintah Allah SWT dan Rasulnya. Yang kedua, mencontohi dan meneladani Rasulullah SAW yang berpekerti mulia. Yang ketiga, sentiasa berdoa memohon dihiasi akhlak mulia. Keempat, mujahadah dalam memperbaiki diri. Yang kelima, sentiasa bermuhasabah diri. Dan yang terakhir sekali, bersabar dan istiqamah dalam berakhlak mulia. Biasalah, kadang bila kita nak berubah akhlak kita kan, orang kata apa, banyak cabaran, banyak dugaan daripada orang. Orang tengok kita ni, alah hang ni sebelum ni hang ni sokok kan, tapi kenapa tiba-tiba hari ni hang berhenti kan. Ustaz ada seorang kawan ustaz bercerita dalam kelas kan, nak kata kalau kata ni benda ni dia nak berubah, tak perlu tunggu sampai betul-betul sempurna kan. Tak perlu tunggu sampai dia jadi ustaz kan, dia mengaji agama, dia rasa nak berubah terus kan. Orang kata apa, this is now or never kan. Kawan ustaz seorang dia isap rokok daripada umur dia berapa tahun lah, 12 tahun. Okay, daripada darjah 6, 12 tahun dia isap rokok sampai umur dia 26 tahun. Lama tu kan. Dan sampai dia dahsyat dia isap rokok tu, sampai dia ludah pun kahak dia tu hitam kan. Tapi satu hari tu Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia kan, berkat daripada doa mak dia kan. Alhamdulillah, dia berhenti rokok. Hari tu stop terus, tak ambil dah kan. Lepas tu dia mula solat kan. Dia sebelum ni duduk pergi snooker. Dia pergi snooker juga lepas tu, tapi dia pergi snooker, dia ajak orang pergi semayang. Alhamdulillah, jadi orang yang jadi manusia lah sekarang kan. So kita nak berubah ni, kita kena ada mujahadah, kita kena set betul niat kita betul-betul nak berubah. Sebab apa? Nah, kita berubah kalau sebab orang tak jadi dah, kita berubah biarlah kerana Allah SWT. Okey, baik, kita tengok nak habis dah ni. Akhir sekali kita tengok muka surat 38 1.4.4 pengamalan akhlak Islam. Okey. Akhlak Islam perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Antara amalan akhlak Islam yang boleh dilakukan termasuklah, okey, ni contoh-contoh lah akhlak Islam yang kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama ialah hormat menghormati. Okey. Kita ni perlu hormat menghormati sesama kita manusia, tak kiralah dia ni bangsa apa, dia ni agama apa, kita tetap kena hormat menghormati. Yang seterusnya, memuliakan tetamu tanpa mengira kedudukan. Okey, kita ada tetamu kan, tapi ada setengah orang di luar kan, dia tengok orang juga kan. Kalau tetamu dia ni orang kaya kan, orang yang ada pangkat datuk ke apa ke, dia cukup ra'i. Kawan tu tak turun kereta, dia bersambut dekat pintu kereta tu kan. Dahsyat. Kalau orang dia nampak orang miskin, orang yang susah selekeh, dia pandang sebelah, mai rumah aku buat apa ni tu kita kena ubah akhlak tu. Seterusnya, prihatin, bersipati dengan penderitaan orang lain. Sentiasa ada usaha dan inisiatif membantu. Baik, kita kena ada
rasa prihatin terhadap kesusahan. Kalau kita tengok kesusahan yang dialami oleh orang lain, kita kena prihatin dengan kesusahan itulah, dan kita rasa simpati kan. Kita rasa kalau lah aku dapat bantu dia kan. Dan kalau kita sentiasa kita kena ada usaha dan inisiatif untuk membantu kan. Kalau kita tengok di Facebook ada orang susah kan, rumah terbakar ke, minta sumbangan apa benda, kita tak mampu, tak ada duit nak bagi kan. Kita dengar kawan kita susah kan, kita tak mampu nak bantu. Tapi kalau kita di Facebook, kita tengok senang serta lah, semua orang zaman lah ada Facebook kan. Jadi kita tengok macam mana cara dia, kita share lah kan, supaya benda tu sampai kepada orang ramai dan sampai kepada orang yang mampu untuk membantu dah. Tu sekurang-kurangnya lah kan. Dan seterusnya kita tengok tolong menolong, suka menghulurkan bantuan seperti membantu rakan yang berada dalam kesusahan, cepat membantu apabila orang lain memerlukan tolongan. Baik, tolong menolong ni kalau kita tengok orang dalam kesusahan kan, kita kena ingat lah, kalau kita tolong orang hari ni, kita tak tahu mungkin ke depan kita susah, orang tolong kita kan. Kalau orang susah, kalau kita jumpa orang susah, kita saja tak tolong, walhai kita boleh tolong kan, mungkin ke depan kita susah, orang susah lah nak tolong kita. Macam tu cerita dia punya sifir dia kan. Baik, cepat membantu apabila orang lain memerlukan pertolongan. Baik, kadang-kadang kita ni kadang-kadang perkara tu ada, contohlah orang tu susah kan. Orang tu susah, tapi kenapa dia tak cari orang lain? Kenapa dia cari kita kan? Ada sebab tu Allah Ta'ala hantar dia kepada kita kan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak uji kita, kadang-kadang Allah Ta'ala adalah perkara Allah Ta'ala nak bagi kita kan. Jadi kita jangan remehkan. Dan yang terakhir sekali, akhlak menurut Islam ialah kasih sayang. Kasih sayang ni ialah mengeratkan silaturahim dan merapatkan ukhuwah sesama manusia, mengelakkan pergaduhan dan permusuhan. Yang ni yang paling penting sekali di kalangan kita adik-beradik lah kan. Kadang-kadang ada tersalah tersilap sikit kan, tak cakap, walhai adik-beradik ni daripada kecil kan, membesar sama-sama kan, duduk sekali apa semua kan, tapi sebabkan beberapa perkara bergaduh, berebut apa harta ke tanah ke, jadi masalah kan. Jadi kita kena ngelakkan perkara tu dan kita kena berkasih sayang. Baik, aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Kalau kata ada yang tak faham, tak jelas dengan pengajaran yang ustaz bagi ni, ustaz mohon maaf lah atas kekurangan ni. Biasa benda ni benda teknologi, kita baru nak teruskan ujian. Baik. Dan insya-Allah kalau apa soalan boleh tulis PM ustaz. Dan okey, tunggu dan kita tengok dan boleh rujuk balik dalam buku teks kerja sekolah ataupun latihan yang ada di belakang tu. Ustaz tengok apa yang ustaz bagi nah, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.